Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pertama sekali, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita bertemu sekali lagi di dalam sesi tazkirah asar kita, di mana kita saling ingat mengingati antara satu sama lain agar kita dapat mengambil manfaat daripada kita sesama. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebutkan, yang berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingat, memperingatilah, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi mereka orang-orang yang beriman. Maka kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat lagi bersama-sama ingat mengingati antara satu dengan yang lain. Maka di sini saya ingin mengingatkan diri saya dahulu dan juga kepada para jemaah dan penonton yang sedang mendengarkan tazkirah asar kita pada hari ini akan sebuah hadis yang selalu kita dengar, yang selalu kita baca berkenaan dengan hadis niat. Jadi hari ini kita simak sedikit, kita revise balik kita punya hadis tentang niat, di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu ila imra'atin yusibuha au ila tijaratin yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka di sini kita ingin melihat tentang hadis berkenaan dengan niat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu adalah dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kita selalu dengar hadis ni, jadi hari ini kita revise balik sedikit berkenaan dengan hadis yang telah kita bacakan sebentar tadi. Jadi ada dua perkara yang ingin saya sebutkan. Perkara yang pertama adalah berkenaan dengan kepentingan niat dalam ibadah kita. Dalam ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya amalan baik kita itu semuanya memerlukan niat dan menunjukkan kepentingan niat pada setiap amalan yang kita buat. Dan ini adalah satu proses di mana kita perlu juga untuk mendalami ilmu, untuk menuntut ilmu dan mengenal pasti cara-cara, tata tertib kita melakukan ibadah tersebut bila ia memerlukan niat di dalamnya. Jadi di sini kita lihat, kalau kita nak solat, kita nak ambil wuduk, kita nak berpuasa, ianya semua memerlukan niat. Dan setiap daripada ibadah yang saya sebutkan tadi juga memerlukan kita untuk mempelajari cara-cara dan niatnya yang betul. Jadi itulah kepentingan ilmu di sini, dan itulah perkara pertama yang ingin saya kongsikan berkenaan dengan kepentingan niat dalam ibadah kita. Sebagai contoh, bila kita lihat kita nak niat untuk solat, ada 3 peringkat niat dalam solat kita. Bila kita nak mendirikan apa jua solat, kita nak tahu apakah niat yang harus kita lakukan. Ada 3 peringkat niat kita. Jadi kita lihat peringkat yang pertama, peringkat yang kedua, yang ketiga, perbezaannya. Sebagai contoh, yang pertama, bila kita nak mendirikan solat 5 waktu, kita pastikan kita mesti lakukan 3 perkara ini, iaitu kita membaca niatnya, yang di mana kita membaca usalli, niat kita untuk mendirikan solat. Dan yang kedua adalah waktunya. Jadi kita nak sebut, kita nak solat zuhur, nak solat asar, kita kena pastikan kita niat dengan waktu yang telah ditentukan dan ditetapkan. Kita nak niat solat zuhur, jadi kita baca niat usalli fardhu zuhri. Nak niat solat asar, kita pastikan kita menyebut dan kita sebut dalam hati kita niat solat asar, usalli fardal asri.
Dan yang terakhir peringkat yang daripada peringkat yang pertama ni kan, 3 perkara yang kita lakukan dari selepas kita telah niat untuk melakukan solat tersebut. Perbuatan kita usalli, sahaja aku niat. Yang kedua kita sebutkan waktunya zuhur, dan yang ketiga adalah fardhiyah. Kita sebut kewajipan solat tersebut, iaitu fardu. Bila kita niat sahaja aku menunaikan solat fardu zuhur ataupun solat fardu asar, kita sebut perkataan fardu di situ adalah satu perkara yang harus kita lakukan dalam peringkat pertama niat kita di dalam solat. Jika kita ingin melakukan solat 5 waktu, inilah contohnya. Sebab itu kita perlu belajar. Kita perlu belajar fardu ain, di mana kita mengetahui martabat-martabat niat dan tahap-tahap niat kita dalam solat. Jadi alhamdulillah kita pun telah mengetahui tentang niat solat yang betul. Bila kita nak mendirikan solat, kita berniat, contohnya usalli fardhu dhuhri. Sahaja aku niat untuk solat fardu zuhur. Ini yang wajib. Ini bagi yang wajib. Akan tetapi kalau kita nak sebut rakaatnya, arba'a rakaatin, 4 rakaat. Sama kita nak sebut adaan, sama ada tunai ataupun qadaan, ataupun kita bayar balik. Kita nak sebut lillahi ta'ala, itu semua adalah sunnah yang di mana kita juga mempraktikkannya sekali lagi. Alhamdulillah, itu semua dengan kurniaan di mana kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Jadi itu contoh bagi kepentingan niat dalam ibadah seharian kita. Jadi ini yang pertama. Yang perkara yang kedua yang ingin saya ingatkan diri saya juga, ingatkan jemaah dan penonton yang sedang melihat sekarang, akan niat dan perbuatan kita. Peringkat niat dan juga perbuatan kita. Dan ini terbahagi kepada 4 perkara. Dia terbahagi kepada 4 perkara. Yang pertama, kita niat yang baik dan juga perbuatan kita juga perbuatan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita niat ni yang baik tetapi perbuatan kita tidak baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita niat yang tak baik tapi perbuatan kita baik. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita niat tak baik dan perbuatan kita juga tak baik. Ini 4 perbezaan niat dan perbuatan yang kita lakukan. Jadi kita ambil daripada yang bawah. Yang keempat, kita niat yang tidak baik dengan perbuatan yang tidak baik. Ini contohnya bila memang seseorang itu dia berniat untuk melakukan kejahatan. Na'udzubillahi min zalik. Dia niat untuk melakukan kejahatan dan melakukan kejahatan tersebut. Dan ini adalah di antara niat dan amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan akan dipertanggungjawabkan jika kita melakukan dosa tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Yang ketiga, bila dia niat yang ketiga, bila dia niat yang tak baik kan, dia niatnya tak baik dan dilakukan benda yang baik. Macam mana tu? Macam bila orang itu dia ada simpan satu perasaan, na'udzubillah lah, dia perasaan hasad dan dengki. Dia niat dia tu tak baik tapi dia melakukan perkara tersebut kerana atas sebab yang tertentu. Jadi dia buat baik tolong orang tapi niat dia sebenarnya ada niat yang lain, niat yang jahat. Dia ada niat yang selain daripada itu. Walaupun kita lihat dia melakukan perkara yang baik tapi sebenarnya niatnya itu adalah niat yang tidak baik. Contohnya juga seperti orang yang munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana mereka berdirikan solat di depan orang Islam, mereka berpuasa tetapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga adalah di antara perkara yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang ketiga pun ditolak juga. Kerana apa? Walaupun dia perbuatannya baik, dia melakukan benda yang baik tetapi niat dia sebenarnya tak baik. Itu adalah yang ketiga. Yang kedua pula, di mana niatnya baik. Niat dia baik tau, tapi perbuatannya yang tak baik. Niatnya baik tapi perbuatan tak baik. Contohnya seperti orang ni lah, dia nak tolong orang lain, nak tolong orang tapi perbuatannya salah. Dia nak tolong sedekah dekat orang tapi dia pergi mencuri supaya dia dapat sedekah dekat orang. Macam ala-ala cerita Robin Hood lagi tu kan. Dia pergi mencuri tapi niat dia nak tolong orang. Dan ini juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia ada niat yang baik tetapi perbuatannya salah. Perbuatannya itu salah.
Jadi itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang keempat, yang ketiga, yang kedua ni tak diterima. Apa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ni yang first yang kita sebutkan tadi. Niatnya yang baik dan juga perbuatannya yang baik. Jadi kalau dia niat untuk mendirikan solat dan dia melakukan ibadah solat tersebut, dia niat ingin membantu orang, dia membantu orang, dia niat ikhlas untuk menderma kepada orang, dia menderma kepada orang, dia niat dengan melakukan perkara yang baik, dia melakukan perkara baik tersebut. Itu adalah hanya ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas dasar niatnya yang baik. Jadi kita lihat daripada sini kesimpulannya, kita lihat 4 perkara, 4 martabat niat dan perbuatan ini. Kita pastikan kita jatuh pada golongan orang yang pertama, di mana mempunyai niat yang betul dan juga melakukan perbuatan yang baik yang betul juga sesuai dengan niat baik kita. Jangan sampai kita tergolong dalam golongan orang yang kedua, niat baik tapi perbuatannya tak baik. Dan juga yang ketiga, niat tak baik tapi perbuatannya baik. Nauzubillah, kita minta dijauhkan oleh Allah Subhanahu Taala dengan atas sifat-sifat yang macam begitu. Dan juga yang keempat, lagilah kita minta Allah jauhkan lagi, di mana orang itu dia niat tak baik dan perbuatannya tak baik. Nauzubillah min dzalik. Dan di sini adalah kesimpulan daripada hadis yang kita bacakan tadi. Kita ingatkan antara satu sama lain, bahawasanya masuk kita dah nak melakukan perkara ibadah kepada Allah Subhanahu Taala ni memerlukan niat, dan pastikan kita melakukan perbuatan kita tu sesuai dengan niat baik kita. Sesuai dengan niat baik kita. Kita lakukan sesuai dengan apa yang kita niatkan, dan keduanya adalah niat dan perbuatan yang baik sahaja. InsyaAllah moga-moga Allah SWT menerima niat baik kita dan menerima amalan baik kita juga. Dengan izin Allah SWT dapat kita tambahkan niat kita, tinggikan niat kita. Kita niat biar niat tu yang besar tak apa. Walaupun mungkin perbuatannya tidak sebesar niat kita, tapi kita niat yang besar. Kita niat nak derma $1,000 ke, kita nak niat derma $2,000 ke, tak apa kita niat. Walaupun kita tak mampu, kita cuma ada boleh niat, boleh melakukan perbuatannya, kita hanya boleh menderma $10. Tapi kita niat, kalau aku dah $1,000, aku nak sedekahkan pada orang. Niatnya besar tak apa. Kerana apa? Dengan itu juga bakal diganjarkan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita lakukan tak sama dengan apa yang kita niatkan, walaupun baik, tetapi Allah berikan juga pahala kerana apa? Kerana niatnya baik dan perbuatannya juga baik. Moga Allah SWT juga memberikan kita kesabaran untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ibadah yang baik, dan juga memberikan kita kekuatan untuk terus berniat yang banyak, berniat yang besar. Kita niat supaya Allah Subhanahu Taala dapat memberikan segala-galanya, agar kita dapat memberikan juga segala-galanya kepada Allah Subhanahu Taala dari segi ibadah kita dan usaha kita untuk dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah itulah sahaja peringatan kita pada hari ini, tazkirah asar kita pada hari ini. Moga-moga ianya bermanfaat untuk diri saya dahulu dan juga diri jemaah dan penonton yang sedang melihat, yang sedang mendengarkan. Moga-moga kita berdoa agar Allah SWT mempertemukan kita sekali lagi, jika tidak di wadah ini, jika kita dapat bersua muka di masjid, di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga berjumpa lagi pada sesi tazkirah asar yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Take care.